Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Imam Adian Takwasa Masjid Muhajirin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 6 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita ataupun bicara kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang Rasulullah, maka ia adalah merupakan suatu sebutan dan ingatan yang baik. Sebab apa? Dalam Al-Quran ada para ulama telah menyenaraikan ada 7 ayat yang Allah Ta'ala puji Nabi SAW dalam Al-Quran. 7 ayat ini telah disenaraikan sebagai pujian. Tuan-tuan boleh tanda. Pujian yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam surah Alam Nashrah, surah Asy-Syarh. Dalam surah Alam Nashrah Allah Ta'ala sebut wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, mana kami angkat sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita sebut nama Allah, kita sebut juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tempat. Contohnya azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut. Mana lagi? Dalam syahadah, bila kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia panggil sebutan wa rafa'na laka dzikrak. Jadi Allah Ta'ala angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan rasulnya yang dipilih, yang menjadi kewajipan kepada kita menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajipan kita sayang kepada Nabi adalah kewajipan bagi seorang Muslim. Itu di antara ayat. Ada 7 ayat yang kita, kalau kita baca dalam senarai ayat-ayat ini panjang. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita mengatakan bahawa semua kita wajib, bukan sunat, wajib menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang timbul, bagaimana kita nak sayang ke Nabi? Lagu mana kita nak sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka datanglah beberapa senarai yang disenaraikan oleh para ulama Islam tentang al-hub ataupun mahabbah, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 31. Pelajar-pelajar, para jemaah yang ada Quran di tangan tu, buka ayat, biar kita tadabbur ayat ini pagi-pagi dalam program Ma'al Quran. Kita membesar berpagi-pagi, dari muda sampai ketua. Apa dia? Ma'al Quran, mana kita duduk bersama dengan Quran
qira'atan wa tadabburan wa amal. Kita baca Quran, kita tadabbur Quran, dan kita amal Al-Quran. Ana selalu sebut kepada para pelajar, para jemaah sekalian, baca Quran tu ada berapa kategori? Berapa kategori baca Quran? 3 kategori. Yang pertama, qiraah, baca dengan lidah. Alhamdulillah, hak baca dengan lidah kita baca dah kan. Berapa juzuk sehari? Dia tak soal yang kedua tu. Berapa juzuk sehari baca Quran? Alhamdulillah, banyak tu. Sebab kalau tak ada orang panggil, tak ada masa diberi Al-Quran, tak terbaca. Kerana itulah dia kata, berilah masa kepada Al-Quran, berilah masa untuk Al-Quran, jangan tunggu ada masa baru nak baca Quran. Agak-agaknya kalau kata ada masa kita baca Quran, baca ke tak baca? Tak, engkau tak ada masa. Tapi kalau sudah diberi masa, ada ke tak ada masa? Kena ada. Itu kita letak contohlah, kita kata kita letak baca Quran ni pagi. Tak sempat pagi, kita pergi ke pukul 10. Tak ada pukul 10 lah tengah hari, tak ada tengah hari kita. Paling tidak pun Allah, hari ni tak baca lagi Quran. Dah lagi kita qada bila? Belum tidur. Sebab itulah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata amalan yang kita buat, amalan sunnah yang kita buat ni jangan tinggal. Contohnya semalam kita bagi hadiah kitab kita ni. Ada lagi hadiah pagi ni. Siapa jawab soalan boleh pula. Tapi jangan orang sama lah. Lama dia ya ada klik kitab orang lain tak balik hadiah nyanyi gitu. Dia kata apa? Imam Nawawi rahimahullah kata, amalan sunnah ni kita kena buat kalau terlepas waktu qada. Sebab apa? Sebab syaitan dia cuba nak larakan kita daripada waktu asal. Mu tak terlepas dah baca hari ni. Tak terlepas pagi aku baca tengah hari. Maknanya amal hak sunat kita buat ni kalau terlepas qada supaya syaitan jadi jemu. Tak jadi dia ni. Terlepas dia baca juga. Kita kata itu lawan dengan syaitan. Jadi kita dengan syaitan ni berkawan tak boleh. Kena lawan syaitan dengan cara hak dia tak suka. Biar dia jemu. Orang kita orang kapur kata biar dia serabut kita. Tak boleh dia ni. Dia tak baca pagi, dia baca tengah hari. Maknanya dia akan berhenti. Alhamdulillah bila mari ke petani ni dapat taujih daripada Syekh, dia kata kena baca buku Hakikat Syaitanir Rajim. Baca dah buku tu? Kau tak baca lagi? Alhamdulillah kita sudah baca masuk siri yang ke-8. Separuh nak khatam dah kitab. Habis tu kita nak royak ke Syekh malah kata kita nak baca kitab Hakikat Dajjal pula. Baca jangan tak baca. Itu dia panggil. Baik. Itu tadabbur Quran, kita kena baca Quran, kita kena letak masa, dan tadabbur Quran juga kena letak masa. Paling tidak 1 jam 1 hari kita tadabbur Quran. Kita tak erti nak tadabbur sendiri, kita dengar kuliah-kuliah yang telah dibaca oleh ustaz-ustaz kita, tuan-tuan syekh kita, belajar, kita kata alhamdulillah. Dalam surah yang kita nak baca ni, surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikut aku. Tengok dia panggil cinta bersyarat. Kita sayang kepada Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut Nabi, bermakna kita ikut arahan Allah. Tak timbul lagi isu ada sekumpulan makhluk atas dunia ni
Dia panggil Quraniyun. Kita nak ikut Quran saja. Hadis tak mau. Sebab apa tak mau? Sebab manusia. Nabi itu manusia. Kita kata betul Nabi itu manusia. Tapi manusia mana? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Manusia yang diwahyu oleh Allah. Bukan mana siapa kita duk tunggu mari mimpi. Pasal itulah kadang-kadang ustaz-ustaz kita gurau pula ni zaman AI ni tak nak gurau kuat. Orang kerak video timbul fitnah lain pula timbul. Oh, dia kata orang hok kuat duk main mimpi ni maknanya banyak tidur lah dia tu. Banyak tidur baru dia tak tidur tak mimpi. Kau mimpi kat tengah tidur. Dia panggil mimpi di siang hari ada juga. Tak jadi. Jangan duk banyak mimpi kan kita ni. Mimpi ni mimpi orang lain tu tak jadi belaka. Ru'yal anbiya, mimpi nabi je boleh pakai. Jangan kata tu Nabi Ibrahim mimpi. Siapa nak sembelih anak, kita pun mimpi juga. Kita mimpi juga apa? Mimpi habaq di hati. Dah jatuh bawah kata itu ya. Mana dia panggil cinta bersyarat. Kalau kamu betul cinta pada Allah, ikut aku. Maknanya ada dua di sini yang kita nak belajar, insya-Allah, cinta hakiki kita, cinta sebenar, dua perkara yang kita kena ada. Bila kita ada dua, ikut Allah Ta'ala, ikut Nabi, sayang pada Allah, apa kita dapat? Yuhibbukumullah, yang pertama Allah Ta'ala sayang kepada kita. Mana kita ini nak suruh Allah sayang ke tidak? Nak. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pada Jumaat, kita kena mula dulu. Kita kena tunjuk nak kepada Allah. Kita kena ingat kepada Allah. Baru dia kata aku ingat. Fazkuruni azkurkum. Washkuruni wala takfurun. Mu ingat aku ingat kamu. Bahasa itulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa perjalanan kita kena langkah yang pertama, kita kena mula dulu. Bila kita mula, barulah kita dapat cinta berbalas. Sayang kepada Allah. Kenapa tak sayang? Allah yang mencipta kita, Allah yang beri rezeki pada kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang beri apa yang kita nak. Ana bila duduk belakang imam kita, jazahullahu khairan, kita rasa sangat kerdil kita di hadapan Allah. Bila kita baca apa ni? Allah Ta'ala sebut ayat, tengok Ustaz. Min kulli ma sa'altumuh. Baca ayat semula. Mana? Allah Ta'ala beri pada kita min kulli ma sa'altumuh, apa yang kita minta. Ayat semula. Cuba baca. Dia baca ingatlah maya, luar tak ingat nak. Coba kata. Bila kita duduk di bawah, pasal itulah para jemaah sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah Taala tegak, aku beri apa hakmu nak. Lah ni kita minta gapo hak tak boleh? Cuba tanya. Gapo kita minta tak boleh? Sebab itulah dalam fiqh doa, apa yang kita minta semuanya Allah Taala janji, ud'uni astajib lakum. Mau minta aku beri. Banyak juga kita minta tak boleh lagi tu. Minta nak kaya tak boleh, minta nak tu tak boleh, minta nak ni tak boleh. Tapi pasal apa Tuhan kata aku beri apa yang kamu minta? Jawab dia permohonan kita dengan Allah Ta'ala ni tiga cara. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tiga cara Allah Ta'ala kabulkan permintaan kita. Dia beri selalu, ditangguhkan, pahala ambil di akhirat. Kalau beri atas dunia tak ada merugikan awak. Yang satu lagi Allah Ta'ala beri dengan sebab kita doa, bala nak mari tak jadi. Kita kata alhamdulillah, al khairu makhtarahullah, hak comel hak tu happy ni. Kalau hak kita pilih, kita rasa hak kita pilih kena belaka tak, tapi rupanya banyak hak tak jadi. Maka dalam ayat ini yang pertama sekali, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Dengan sebab apa sayang? Sebab dua sebab yang pertama tadi. Sayang kepada Allah. Bila kita sayang kepada Allah, para jemaah sekalian,
Tanda situ, bila sayang kepada Allah, maka kita buat semua Tuhan suruh dengan hati yang tenang. Dia panggil dalam bahasa kita ikhlas kepada Allah SWT. Oh ya, aku buatlah semayang tapi tak ikhlas, moga Tuhan paksa buat. Kita ni kadang-kadang zaman kita budak-budak lah, nakal-nakal, mak suruh pergi beli benda-benda, pergi ke tak pergi? Pergi, tapi mulut tu bapak-bapak bunyi tak? Oh orang tua ni apa lah, orang tengah duduk main suruh pergi beli, marah, tapi buat. Kita dengan Allah SWT tak ada, tak boleh nak ngepek. Orang kita kata tak boleh nak ngepek. Allah Tuhan suruh mai subuh nak pula dah musim-musim hujan ni. Lah. Buat dengan penuh keikhlasan. Ikhlas lagi cukup. Kalau kita pergi tanya orang-orang hak buat ibadat hak pelik-pelik tu, dia kata dia ikhlas ke tidak? Ikhlas. Oh, dia kata dia ikhlas. Sehari dua ni pula timbul isu zikir ada kelas. Dengar ada cerita zikir ada kelas. Zikir biasa untuk orang biasa. Zikir khas dia panggil eksklusif untuk orang luar biasa. Orang luar biasa boleh zikir. Apabila telah timbul hari ini perbincangan luar biasa dia panggil. Jadi kita kata tak ada jumpa tu dalam riwayat mana-mana. Nabi SAW kata zikir ni khas untuk dia, Abu Bakar, Umar. Hak baru masuk Islam, Abu Hurairah. Siapa dia lagi hak baru-baru masuk Islam ni, zikir hak biasa-biasa. Ada? Tak ada. Siapa yang mengasingkan bacaan ini? Kita kata ini di antara perkara yang cukup pelik hari ini. Siapa ada orang buat peristiharan, dia kata hak Nabi ni berat, zikir hak Nabi ajar tu berat. Pasal itulah tok guru kita, baba kita tulis semula hak yang supaya mudah kita buat. Kita memang takut jadi seperti cerita semalam. Hak overdose malah. Dengar cerita overdose malah. Kau ayat belai. Ayat sini ke lain? Sini dah. Alah, kita pun tak ingat, dengar pun tak ingat juga, puas hati malah. Kita jangan main. Kadang-kadang terlalu khusuk dengar sampai tak tahu apa. Kita dengar jumpa dia tu. Dia kata ilmu yang paling tinggi darjat, Tuan Syekh Mursyid ni bercakap sampai kita tak faham dia kata apa. Itu ilmu paling tinggi. Woi, kata penat silaplah kita ngaji. Kita belajar ilmu hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ulang 3 kali satu perkataan supaya sahabat faham. Kita jumpa hak baru ni, dia kata tok guru yang paling hebat dia punya ilmu, siapa dia kecek kita tak tahu gapo. Tu paling hebat. Tu anak murid pakai sami'na wa ata'na. Timbullah isu kita dengan tuan guru seperti mayat dengan juru mandi. Kau tak dengar? Banyak cerita tak dengar pun, sarah aja pun. Dia kata kita dengan tuan guru ni seperti mayat dengan juru mandi. Mayat kita, kalau kita mandi mayat kan, kita nak balik kok ni boleh, masuk kok ni boleh. Nak jiru air pun boleh. Kau kaji mayat marah. Selur sikit masuk air dalam hidung. Tak ada ribu dah. Maknanya gapo tok guru buat kena ikut belaka. Jangan ditanya. Kalau tanya tu dikira derhaka. Hilang keberkatan. Timbullah satu istilah zaman dulu, siapa yang banyak bertanya maka kuranglah imannya. Anak murid tak boleh tanya. Gua nak syekh buat, jangan tanya. Kita nak iman mantap ni tak boleh tanya main-main. Maka di sini dua perkara yang besar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maknanya bila kita sayang cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita buat hak Tuhan suruh, kita tinggal hak Tuhan larang dengan ikhlas mata-mata. Kalau orang buat benda tidak ikhlas, terima tak terima? Tak terima. Pada itulah ulama salaf ada di riwayat ni sebuah kepada Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia kata syarat qabulul amal seperti ayat ini 2 syarat. Ingat, yang pertama, syarat yang pertama Tuhan nak terima amal kita kepada ikhlas. Syarat yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikut aku.
Dua syarat inilah yang menjadi orang panggil tiang seri kepada amalan kita. Saya ikhlas buat ni lillahi ta'ala, tapi amalan kita tidak ikut hak Nabi ajar. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Kalau kita tanya hak duduk melompat tu, hak duduk bergendar dalam masjid, kau ada juga sini? Jangan ada. Dia mula melarat mari. Jiwa manusia ni suka ke benda bunyi tote-tote ni. Suka tak suka? Suka. Patut tu ni jangan main. Ni budak-budak duduk kerak video ni. Jangan duduk buat. Ustaz tengah ceramah kita duduk bom nyanyi lah, bom muzik. Hak nakal benarnya tengah berdoa bom muzik juga. Kita kata nak tukangnya hak alik T separuh. Kena tepat orang ibadat T separuh. Huruf T kena. Kau dia panggil apa sini? Kalau PTT pototo dia kata. Sekarang mari acak ni tahu pototo dah. Jangan. T separuh jelah. Demo tu cakap nyanyi buat dia. Jadi kita jangan buat kerja benda lah gitu. Dia kata orang saya ke Nabi dia kata nyanyi pula dah. Dah saya ke Nabi, kita tengok. Allah kata, "Fattabi'uni, ikut aku." Bukannya direka-reka benda yang pelik-pelik yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cukup syarat, barulah Allah Taala sebut, "Yuhibbukumullah", Tuhan sayang pada kamu, "wa yaghfir lakum dzunubakum", Allah telah hapuskan kesalahan kita. Ini adalah ayat. Maka kata di para ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, dia kata apa? Mahabbatur Rasul itu dia kata-kata hikmah, iaitu orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqadu nasratihi. Kita mesti letak dalam hati kita nak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bela Nabi? Mana kalau orang khianat ke Nabi. Ni ada sebahagian orang, contohnya pelukis kartun. Pelukis kartun dia buat gambar kononnya lah gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ada di kepala itu, lilit di kepala, bom saja, tergatur, berayu, bom. Dia kata, inilah ajaran Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat ke tidak, beberapa tahun dulu, seorang pelukis kartun daripada negara Denmark. Ingat lagi? Kena ingat. Orang yang ingat Nabi, tak ingat nyanyi kita. Ketika tu nampak tak nampak, bangkit umat Islam di seluruh dunia. Ada hak tulis kitab illa Rasulullah. Kita nak bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hak macam-macam. Ada hak berlarak tengah pada. Kita kata buatlah apa saja, tapi buat dengan ilmu lebih baik daripada buat dengan emosi. Buat dengan emosi tak ada kesan dia tak lama. Berlarak bertopik jadilah ketika tu. Tapi kalau kita buat dengan ilmu, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Mengikut perangkaan bilangan orang yang masuk Islam selepas daripada itu bertambah. Sebab bila orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka zikrak, aku angkat sebutanmu, mari makhluk dihina, maka Allah Taala buka pintu lorong seluas-luas. Berapa ramai orang yang di barat masuk Islam kerana tu. Itu dia panggil bila kita main dengan apa panggil dengan ilmu, kita kata alhamdulillah Allah Taala angkat darjat. Jadi tanda ini. Nak cinta ke Nabi, yang pertama sekali i'tiqadu nasratihi, kita kena mempercayai bahawa benarnya apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut nak ambil mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata alhamdulillah. Agama kita ni, agama Islam, Allah Ta'ala bila turun Quran, Allah jamin, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku turun Quran, aku jaga. Tuhan tak sebut dalam kitab Taurat dengan Injil penjagaan seperti itu. Hak jaga Taurat dengan Injil siapa? Quran jaga. Wa muhaiminan alih. Allah tak sebut muhaimin. Sifat Quran itu muhaimin, mana Quran itu dia yang mengawal kitab-kitab yang terdahulu. Mari penyelewengan, kita semok dengan Quran.
Quran kata dak, bukan lagu ni. Dari sudut akidah, dari sudut tauhid, dari sudut syariat, naam, ada perbezaan. Hak dia halal, kita tak halal. Hak kita halal, dia tidak halal. Banyak tu. Tapi dari sudut orang panggil dari sudut akidah, dinuna wahid, satu je agama kita. Kalau orang tanya agama apa nabi-nabi dulu, semuanya Islam. Wasammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Allah kata aku namakan kamu itu Islam dulu dan pada ini. Maka kita mesti mempercayai kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak Nabi bawa betul belaka, kecuali kalau hadis itu tak sahih. Nah, yang kita hari ini di antara perjuangan sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita ni, jazahumullahu khairan. Perjuangan dia nak menyatakan hadis ni sahih tak sahih. Dia kata tak apa duk sibuk-sibuk ni. Asalkan hadis je Allah. Bahaya ke tak bahaya hadis tak sahih kita duk sebar ni? Bahaya ke tidak? Kita buat contoh pagi ni. Orang panggil ke apa? Orang panggil gelaran. Pada. Pagi ni seorang penceramah hari, dia kata tuan-tuan dan puan-puan semua, lepas kuliah ni pada ajak makan rumah dia. Kanyak tak kanyak pada. Dia menanuk budak. Rebuhai budak lagi. Ajak makan. Mana agak? Marah tak marah? Cukup penggil ustaz, apa dia suruh ajak? Ni nak malu muka guru lagu ni. Tiba-tiba kita dengan Nabi SAW, kita pergi buat reka cerita. Hak Nabi tak kata, kita pergi kata. Bahaya ke tidak? Hak Nabi syariat menjadi perundangan, menjadi sunnah. Tiba-tiba kita pergi buat hak Nabi tak kata, tiba-tiba kita boleh dakwa aku sayang kepada Nabi. Sayang ke apa lah kita? Kita buat benda orang tak kata. Ini bahayanya. Sebab itulah kita rasa syukur, alhamdulillah, di zaman kita hari ini bermacam-macam alat Allah Ta'ala beri kepada kita untuk nak cari hadis, nak semak hadis, mudah. Tak usah katalah zaman tok guru zaman dulu, zaman kita anak ni, zaman kita muda sikit, lah ni pun tidak tua lagi. Cuma banyak warna tu pakai piah. Zaman dulu pakai sokok, lah ni pakai piah kata orang. Mula rambut hitam, lah ni rambut putih. Tu apa piah dengan sokok tu. Aku dia kata tu piah hitam pun hari tu. Ibarat kata begitu. Maksud tu kita nak cari satu hadis, pasal kita kena balik kitab nama dia Mu'jam Mufaharas li Alfazil Hadis. Kadang-kadang so hadis malam duk korek. Nak jumpa hadis pelik-pelik ni payah, ya Allah Tuhan. Jumpa dalam Mu'jam, pergi cari kitab asal pun tak. Zaman kita hari ni masya-Allah, duduk dalam poket kita boleh cari, dia panggil Al-Bahisul Hadisi. Bila-bila duduk mengajar ni tengok nak baca hadis, kita kosek tengok, jumpa cari hadis ni riwayat fulan bin fulan. Dihukum oleh hadis ni, dihukum sahih oleh Imam Nawawi contohnya, oleh Ibnu Hajar, oleh Ibnu Katsir, oleh ulama-ulama semasa. Kita kata masya Allah, sudah adanya alat-alat untuk mencari kesahihan, sudah ada. Tapi apa-apa lah kita duduk sibuk dengan kata tak apa, asalkan hadis pakai jadi. Boleh kalau gitu? Tak ada nak sebab dah. Mari mazhab baru ni, hotor baru lah ni, nama dia mazhab AI. Kenapa kot AI? Sini orang panggil apa AI? AI juga. AI juga. AI ni guna ke tak lagi? Kau hanggut saja baru ni. Lepas ni klik suruh tanya anak, gapo dia AI? AI ni tanya, gapo dia jawab belaka. Mufti besar negara dia ni AI ni. Daripada bahasa Thailand, kita tak payah tak. Kita ambil gambar, boh dalam AI. Dia terjemah lalu tulis. Kau bahasa Melayu, dia poyak begini-begini. Dia kata kita rupanya. Umpamanya. Mana boleh cerita. Apa lagi yang kita nak hujah daripada Allah Ta'ala, nak kata kita tak tahu. Setengah orang ni tak apa, dia tahu ustaz, biarlah hadis palsu pun hadis juga. Anak gora kata tuan, kita kena beza di antara hadis palsu dengan gigi palsu. Gigi palsu ada dia comel. Ya, kalau tidak baca Quran, wayah wajina sob semua. Apa macam lah gitu tu. Soh tak soh maya tu iman ni nak.
Tapi kalau ada hak pelesu dia sedap juga bunyi ihdinas sirat atau bunyi sok molek. Tapi hadis pelesu tak dia buat lagu tu. Dan nama dia hadis pelesu hidup tahan juga. Pasal itulah kita kata biasanya orang pertahan hadis pelesu, hadis pelik ni sebab dia nak lupa dengan amalan hak dia nak buat. Itu kita je. Maknanya kalau tak ada hak ni, tak ada hak tu pun. Itu dah punca dia. Dia kena cari sebab juga. Likulli syai'in sababa. Setiap benda tu ada sebab. Baik. Yang pertama tak habis lagi ni. Sarah banyak ke tak habis kitab ni pula. Jadi dalam kata ulama salaf, mahabbatur rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tu iaitulah kita i'tiqad, kita yakin dan percaya semua hak Nabi bawa adalah benar daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu. Apa yang dia kata itu wahyu dari Allah. Itu yang pertama. Tanda cinta yang kedua, wadzabbu an sunnatihi, kita kena membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita nak bela sunnah? Tulis baju pembela sunnah. Jadi tak jadi? Tak jadi lagu tu. Tulis besar pergi jalan. Kami cinta sunnah. Masa belagak ni sedap. Besar-besar tulis kain dok. Cinta Nabi. Cinta sebenar. Belagak lah kita. Habis pandai pusing. Sudah berlagu orang bezahu tak pergi. Tanda cinta. Oh, dia kata ustaz sakit lutut dah lah. Moga berjalan pusing pandai dah. Nak kata apa? Semalam nak jumpa dengan seorang pelajar yang dia belajar di Iraq. Iraq ni musim tertentu menjadi satu masa musim haji di Iraq. Dia panggil Karbala. Tahu Karbala? Karbala ni tempat kubur Sayyidina Husain. Husain ibnu Ali radhiyallahu anhum, alul bait. Kita ni di antara tanda cinta Nabi sallallahu, kita kena sayang kepada keluarga Nabi. Jangan kata perempuan ni tak sayang. Siapa tak sayang? Walaupun ada sekumpulan makhluk atas dunia ni kata dia cinta ke Nabi, tapi dia kutuk sahabat Nabi. Betul tak betul? Terbagai tak betul belakang. Dia kata di Iraq dia panggil Arba'in Husainiyah. 40 hari membela Husain. 40 hari bela Husain. Ada hak dia bermula daripada 10 Muharram, hari Ashura tu, hari kematian Sayyidina Husain. Dia berjalan, ada hak berjalan daripada negeri dia, kapur dia ni berjalan kaki nak pergi ke kubur Husain, kena sapa dalam masa 40 hari. Ada hak berjalan mengakak. Tengah duduk mengakak tu panggil siapa? Husain. Ada hak pukul tubuh Husain. Kalau ada nama Husain ni sahur hari tu. Husain. Lalu ni ada sebahagian daripada anak-anak kita, anak-anak orang Islam buat program juga selawat arba'iniyah. Sahabat kita, saya tak kata, sahabat kita duduk di Iraq ni, dia kata kita bimbang. Takut arba'in ni mari daripada unsur tu. Perasa kata ada arba'in lah ni. Ada arba'in. Jadi kita kata hati-hati tuan-tuan. Maka menjadi kewajipan kepada kita wadzabbu an sunnatihi, kita mesti mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita duk kempen para jemaah pagi kita nak baca apa? Zikir pagi. Zikir pagi ni mari kita mari daripada hak maksud hak Nabi kita ajar. Ada ke tak ada? Ada. Di antara ni hak kita duk kumpul ke tuan-tuan ni dalam kitab kita ni ada. Zikir waktu pagi dalam kitab Perisai Muslim. Terus malam kita duk tengok situ. Perasa ada kitab. Kau tak tengok pun dalam roh. Tapi kita tak reti baca. Baca alik atas pandai, alik bawah tak pandai. Kita try tengok orang duduk belakang, ambil. Nanti ambil nak tengok. Mari sini. Buat mari dua-dua. Pasal apa kita baca alik atas, alik bawah tak boleh baca? Pasal apa? Sosial nak baca ke mana? Alah, mojo boleh sawadikak seperti itu pun duk oleh hak tu ya. Tak bunyi hak lainnya. Nah, ni menarik ni kita ni. Tuan-tuan kena ambil. Ni. Satu dia boleh dalil Muslim fikir biji salah. Kita pandai alik atas ni. Kalau ni pandai alik atas, alik bawah tak reti. Ni dia panggil Perisai Muslim. Ada kita ni.
Dalam kitab Perisai Muslim ni, tak ada nak tanya AI ni, terjemahan dia baca ke mana ni? Baca ke mana tak? Perisai Muslim kan? Hisnul Muslim. Ada kitab ni. Kok siap pun, kitab ni di antara kitab yang Allah Ta'ala berkat kepada Tuan Syekh dia, rahimahullah, baru yang meninggal. Orang yang terjemuh boleh katakan tak ada bahasa atas dunia ni, kecuali bahasa pelik-pelik doa tu. Sudah ada terjemahan. Pergi ke Afrika, orang terjemuh. Ana alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah SWT menterjemahkan kitab Perisai Muslim ni ke bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kita terjemah. Alhamdulillah sekarang ni kita terjemah dan kita bagi percuma siapa dia nak. Tuan-tuan nak hari ni, kita beri lepas hari ni, insya-Allah. Nak 10 ambil, nak 100 pun ambil. Asal kau baca ya. Bisa tak baca, tak ada kerja juga. Orang ni tanya bagi kita nak belaka, baca tak apa nak jadi. Jadi kita kena pertahankan sunnah Nabi SAW, sebab tidak ada dia panggil kluster-kluster dalam Islam ini. Orang ni, hak ni baca untuk orang ni, hak ni baca untuk orang ni. Kita kata no, tidak. Apa yang diajar oleh Nabi SAW semuanya serupa. Dia kata tak ada bahasa eksklusif untuk orang ni membaca hak ni. Ni bahaya bahasa. Oh ni zikir ni kau untuk ni zikir. Kita kata itu semua tu nak menimbulkan ketaksuban, nak suruh orang jadi apa? Jadi taat kepada syekh belaka, pelik-pelik. Siapa kita hak salah baris pun tak boleh tukar baris. Semua ahli nahwu kata salah belaka baris. Tak boleh sebab ijazah baca lagu tu. Kita beraja juga banyak juga terima ijazah ni. Ijazah zikir-zikir ni. Membaca lagu ni bagi atas bagi bawah ikut hak sini. Jangan tukar walaupun salah dari sudut nahwu, sebab itulah yang diterima daripada kabiran an kabirin, daripada tak syekh kepada tak syekh. Nak kata apa ni bahasa dia, istilah dia. Baik. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kewajipan kepada kita bila kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebarkan sunnah. Boleh tak boleh? Allah besar pahala. Man ahya sunnatan. Siapa dia hidup satu sunnah, bukan reka. Dia beza di antara hidup dengan reka lain. Hidup ni maksudnya hak Nabi royak dah, tapi orang terlupa. Banyak kata banyak kala ni kita lupa sunnah. Kau tak lupa? Aku kata nak dengar. Banyak kata banyak kita lupa. Banyak. Gapo dia di antara sunnah kita lupa? Contoh, masuk masjid. Maaf dah. Masuk masjid. Lepas kau orang masuk masjid, aku tunggu pintu masjid. Berapa orang hak maya sunat tahiyatul masjid? Senara. Sini kita tak tahu. Orang akad nikah. Orang majlis akad nikah ni buat di masjid ke buat di rumah? Urus sini. Di masjid ke rumah? Ada belakang. Hak bocah hak buat di masjid. Dalam masjid ke tangga masjid? Dalam masjid. Itu tak imej senara. Berapa orang hak masuk tu hak maya tahiyatul masjid? Berapa orang? Allah dia kata ustaz duk tanya, tu imej pun tak maya juga. Bukan tak imej kita. Oh tak panggil dah lah apa ni. Orang pergi program-program tu imej baru siapa? Oh ada. Bawa beg juga nyok naik pakal duduk. Oh mari kita. Pak tu imej tak maya tahiyatul masjid. Ihya kita kena hidupkan pada. Tunggu situ. Kita nak akad nikah atas masjid ni, di antara SOP masjid Nabi kata iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis. Bila masuk dalam masjid jangan duduk. Solat dulu. Kalau waktu duha kita sembahyang duha. Waktu tak ada waktu ni kita sembahyang tahiyatul masjid. Tunggu situ. Tak ada lagi masjid wisyarat. Ana beberapa kali pesan kepada sahabat-sahabat kita juru nikah, kata buat senara khitah. Nak nikah mana? Dalam masjid. Ni, wi ke ayah dia ke siapa hak mari ambil borang nikah tu. Bagi tahu pada rombongan masuk tahiyatul masjid. Orang perempuan haid dengan nifas duduk luar. Oh dia kata khilaf ustaz. Hak dah khilaf dah. Ambil khilaf duduk luar. Nama dia berkhilaf. Nah. Ada pandangnya ulama kata boleh masuk ke dalam masjid orang perempuan tu. Kata tak apalah. Kita sini pakai mazhab Syafi'i tak boleh masuk. Oh dia tu nak pukul gambar. Mukul luar apa boleh? Kalau pukul luar tak jadi. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, di antara sunnah yang kita kena hidup tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian,
bila disepah orang azan, apakah sunnah yang kita kena buat? Sunnah apa? Sunnah qabliyah. Sebelum solat ada sunnah qabliyah. Sebelum subuh tadi besar benar pahala, betul tak? Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib itu dia panggil tidak muakkad. Ada setengah masjid dia pakai qomat saja. Ada setengah masjid tak qomat. Tak qomat qabliyah tu. Jadi banyak sebenarnya kita tak usahlah duk cari hak pelik-pelik, menyusah-nyusah, cari hak mudah-mudah. Dengar ada cerita pak cik Kalimatan, dengar dah? Kau cerita dah mula. Cerita royak pula lah dia tu ustaz. Kau banyak kali kau semangat. Seorang pak cik Arab ni, orang Arab. Dia pak cik ni tua dah dia. Jalan apa tokak. Dia duduk semaya belakang ustaz, maya asar. Sudah semaya, dia pergi belaga lutut dengan ustaz. Moga belajar dengan malaikat Jibril ke, belaga lutut. Dia kata, ustaz, Syekh, muajar kepada aku satu perkataan, aku boleh buat dan aku boleh royak kau kan. Tu email pun duk mikir, nak kajak berapa mari spontan lagi, mari orang panggil mari tiba-tiba gini minta. Dia kata, dia pun tengok hadis Bukhari. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, habibatan ila ar-Rahman. Allah Ta'ala sayang. Apa dia? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ustaz pun ajar hadis tu ke dia pun tak apa, aku terima dah ni. Dia pergi. Mana-mana majlis hak dia pergi, sudah makan apa-apa, ya ikhwan, saudara semua, kalimatan, dua kalimah, ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayang oleh Ar-Rahman. Kata belakang, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia kata 3 kali, assalamualaikum, dia klik. Adalah ayat sunnah. Mudah nak hidup ke sunnah. Sehinggalah satu hari dia masuk hospital, tak khabar. Tak khabar. Bila tak khabar, doktor panggil anak-anak semua mari. Ayah pun tak khabar tu, mari. Bila dia mari, anak dia masuk tengok, dia celik mata. Celik mata. Biasa orang celik mata ni, kalau tak khabar celik tu, jangan tinggal jauh lah. Tak, pengalaman orang dulu nak pergi dah tu. Dia kata panggil doktor. Adik ni panggil doktor, ayuh celik mata. Doktor masuk, dia tengok doktor. Ya doktor, kalimatan khafifatan 'alal lisan wa thaqilatan fil mizan wa habibatan lir rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia celik mata tu, dia lagi dia dakwah ke doktor, suruh kata subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bahagia tak bahagia orang hidup sunnah? Orang yang hidup dengan sunnah, insya-Allah dia mati atas sunnah. Insya-Allah. Kita nak mati atas apa? Atas sunnah. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Kita ceritalah pagi ni. Bila-bila tunggu duha, kau duha dah. Duk lagi. Yang mau tak royak dia nak cerita lagi tu. Nah. Syekh Abu Zur'ah Ar-Razi ni rahimahullah seorang ulama hadis yang besar. Ulama hadis besar. Bila dia sakit, nazak nak mati, anak murid dia mari. Dia kata hak sunnahnya kita kena ajar kepada orang mati, laqinu mautakum la ilaha illallah. Muajar orang yang nak mati, la ilaha illallah. Ajar. Bukan orang ajar orang lepas mati. Mautakum mana orang nak mati. Mati. Jadi mari anak murid hai. Syekh besar ni, ulama hadis kita nak pergi ajar tak pernah sabar. Duk mikir garu kepala anak murid ni nak ajar tak syekh ni. Padahal sunnah ni syekh ke tak syekh kita kena ajar. Mereka pun buat satu cara nak ajar juga tapi dengan cara lain. Cara apa? Pergi baca hadis. Baca hadis. Pergi dekat syekh, haddatsana fulan an fulan an fulan, tak ada siapa kau hadis sebab anak murid tadi kata. Siapa separuh jalan sebab tak ada. Muka syekh nazak. Siapa tak saya kita guru. Syekh celik mata, dia sambung hadis tadi. Anak pun tak ingat ada sanak lama tak sebut. Dia sambung hadis tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mati.
anak murid dia sambung, dakhalal jannah, orang itu masuk syurga. Hadhihi ulama sunnah. Orang yang pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemuliaan, nak mati bawa hadis riwayat Nabi kata, siapa dia akhir ucapan dia la ilaha illallah, masuk syurga. Syekh ni pun sambung, anak murid baca hadis, hadasana, dia tahulah anak murid nak gimana ke riwayat tu. Riwayat hadis ni akan pergi hadis ni, dia pun baca. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah fadat ruhuhu, habis malaikat pun tarik ruh lepas pada la ilaha illallah. Anak murid dia sambung, dakhalal jannah, menangis anak murid, terharu. Tok guru ulama hadis, ulama sunnah mati dengan meriwayat hadis la ilaha illallah. Jadi para jemaah sekalian, cinta tak cinta kita ke Nabi? Cinta. Redalah kita dengan apa yang Tuhan pilih. Pasal itulah bagi anak sendiri kata-kata alhamdulillah, Allah Taala pilih kita jalan ni, jalan sayang ke Nabi dengan mengikut sunnah, sayang ke Nabi dengan menyebarkan sunnah, bukan dengan mereka-reka cerita yang pelik-pelik. Nah, kalau nak sayang ke Nabi kat paksa kena buat benda ni. Le ni belarak sayang ke Nabi ni bawa lampu, dia panggil tanglung. Tanglung ni lampu hok cerah-cerah dalam tu. Kita kata siapa dia lah ajar benda pelik-pelik gini. Kita bimbang takut mari Husainiyah tu, Arba'in Husainiyah. Takut masuk dalam naz'ah tu, masuk dalam sebahagian daripada amalan masyarakat kita ni, dibimbang. Jadi para jemaah sekalian, banyaklah hadis. Patutlah kalau bahasa Arab kata cakap bab Nabi ni, dia panggil zu syujun. Perasaan kita mesti kita akan rasa sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bila kita sayang, buat hak Nabi ajar, jangan pergi reka hak Nabi tak suruh. Nah, semua orang kata oh tak buat bukan makna dalil. Kata tak dalil-dalil lah. Nah, Allah kata apa tadi? Fattabi'uni, ikut. Nabi tak kata satu kata, musayangkan aku, reka perbuatan yang boleh menyayangkan. Ada tak? Nabi kata ikut. Hidup nyusah ke diri buat apa kita? Benda ada depan mata, hidup cari benda yang tak ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk dalam kita, apa dia? Dalam hati kita ni perasaan muhabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana alhamdulillah kita tulis sebuah, bukan tulis, terjemah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, nama dia Tahzibus Sirah An-Nabawiyah, ringkasan pada sirah Nabi. Kita kempen sepanjang bulan Rabiul Awal ni, suruh jemaah baca kitab ni. Kita kata kitab ni mampu milik, berani baca. Sedap dia punya istilah. Pasal mampu milik, harga murah ya. Mampu milik, dia panggil kalau 10 ya berapa kuk, 100 kuk. 100 kuk harga dia. Berani baca, kita kalau kecil berani baca. Kalau mari rohi kelmah tu 900 tu berani tengok. Dia lain dua tu. Berani baca dengan berani tengok tak sama. Mana beli kitab besar tu? Mahabbatun Nabi, sayang Nabi. Baca ke tak? Mulalah tu. Tapi kalau kecil besar ni tak baca juga, tak tahu nak kata sayangkan Nabi ke tidaknya. Tak sayang dalam beli kitab tu. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat tu dulu. Mudah-mudahan ada mahabbah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap sunnah hak sahihah yang dapat kita buat. Patutlah Imam Nawawi contohnya dalam muqaddimah azkar, dia kata hak sunnah Nabi ni hak sahih, kalau kita jumpa buat juga walaupun sekali. Imam Ahmad rahimahullah taala, dia tulis, dia kumpul dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni cetakan baru ni 50 jilid. Berapa jilid? 50. Kita kelih budak lagi cara baca. Nah, Imam Ahmad kata apa? Semua hadis hak lalu ni dalam bab hak amalan-amalan hak sahih ni aku buat belaka. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Sebab itulah terkenal Imam Ahmad dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Imam apa? Imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i, apa dia gelar dia? Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Jangan kata kita bila kita jadi kita ni mazhab Syafi'i, kena bela sunnah, bukan mencipta sunnah. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan supaya pusat Nasirus Sunnah Imam Syafi'i yang kita usahakan untuk dibina di kawasan kita ni, Allah Ta'ala beri mempermudah ke segala urusan, lancar pembinaan biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita break setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.